Kalau tak kenal Allah, kita tidak akan sayang Allah. Yang kata kenal Allah betul tu, orang yang sayang Allah tu kenal betul, ya? Nampak tak? Kan ada pepatah, kita dengar sendiri. Kita ni nak guna pepatah tu kepada manusia. Kita ada guna kepada manusia, tak betul, ya? Tak kenal, tak sayang. Tak kenal Allah, macam mana nak sayang? Bila tak sayang, tak redha. Bila tak redha, tak tawakal lah. Ya auzubillah. Betul tak? Apa jadi kita kalau macam itu? Hanyut, jauh daripada Allah. Binatang yang akan dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mereka punya kelebihan-kelebihan yang tersendiri yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya lah, ya. Anjing itu antara namanya kitmir. Qaf ta mim ya ra, kitmir. Itu nama, salah satu namanya. Ada 4 nama, macam-macam ulama bagi nama kat depa lah. Zail, kitmir, nampak ya. Lahmun, itu nama di bawah tu, ya. Tapi yang masyhur kitmir. Kitmir ni Tok Janggut, pahlawan kebangsaan, wira kebangsaan, pejuang kebangsaan. Tahu kan Tok Janggut, sama dengan Mak Kilau. Tapi dia mati ditangkap British, digantung, ditembak dan digantung. Ya, ini Tok Janggut. Dia seorang alim, bukan saja seorang pejuang, tapi alim. Pejuang-pejuang kebangsaan dulu ni semua orang alim, ya. Alim sungguh. Mak Kilau tu alim tu, cukup alim, ya. Murid kepada mufti faham. Begitulah juga dengan Tok Janggut ni, ya. Ada menyebut Tok Janggut sebut dalam kitab dia. Saya kena quote dulu tu. Tidak orang mana hadis, ya. Dia kata kitmir ni anjing yang punya berkat. Jadi kalau kita jumpa lah mana-mana anjing di jalan raya yang boleh ganggu kita, yang kita bimbang, takut terekam kita bagi salam, bukan kepada anjing, yang disalam anjing tu, salam kepada kitmir. Assalamualaikum, ya assalamualaikum ya kitmir, kata macam tu. Boleh tak? Ayat ni apa nak mai tak mau mai sudah. Dia bukan hadis, ini daripada Tok Janggut, pahlawan Melayu, yang alim. Beliau sebut dalam kitab dia, ya. Bagi salam. Kalau kita tengok anjing, banyak anjing-anjing liar ni kan, bahaya kan, takut ganggu kita, ya. Assalamualaikum ya kitmir. Anjing-anjing itu nanti pergi ke lain, tak kacau kita. Itu satu kelebihan nama kitmir, nama anjing. Dan dia sebut juga 7 orang pemuda ni, nama-nama pemuda ini kalau ada dalam diri kita, nampak tak? Kita hafal nama-nama mereka. Kita tidak akan kena bencana-bencana besar, tak kena tidak terlibat dengan kebakaran, tidak terlibat dengan mati di lautan, tidak terlibat dengan kemalangan, selamat kita. Berkat nama mereka tu, berkat nama-nama mereka ni, pemuda-pemuda, sebab Allah abadikan, walaupun tak sebut nama dalam Quran, Allah abadikan kisah dalam Quran menunjukkan kelebihan mereka. 7 orang pemuda ni kita hafal nama dia ataupun kita simpan nama dia, tulis kertas ni, taruh siapa, bukan zimat ni, ya. Mengambil simpan sebagai berkat. Nama-nama ini kita terpelihara daripada sebarang bentuk ancaman, insya-Allah. Kalau duduk dalam rumah kita terpelihara, tak terbakar, nampak tak? Itu dia lah. Itu dia antara kelebihan nama. Dulu orang tua kita, tok nek kita semua duk pakai hafal. Saya tengok awak daripada duk hafal nama-nama tu lah. Rupanya ini dia punya rahsia, ya. Dalam kitab Tok Janggut ada sebutlah. Alhamdulillah. Itu sedikit, itu tuan-tuan sebagai luaran lah. Itu kita nak hamai, boleh tak mau hamai tak apa, ya. Jangan kita kaitkan dengan hadis sudah, kerana tidak ada hadis menyebut. Yang saya tak jumpa oleh hadis tu, mungkin Tok Janggut jumpa. Saya tak jumpa, Tok Janggut jumpa. Tapi orang alim dulu ni dia tak payah quote hadis, ya. Apa yang dia maklum dia tulis.
Dia tak beritahu kita ni hadis mana dah. Sebab keyakinan mereka mendahului ilmu mereka. Keyakinan mereka mendahului ilmu mereka. Ini kelebihan orang alim dulu, ulama-ulama dulu. Dia punya kelebihan. Macam Imam Ghazali, keyakinan dia mendahului ilmu dia. Sebab tu dia tak pertikai masalah hadis. Itu paling pokoknya dalam kata tadi ini kelebihan. Baik. Jadi rangkaian yang kita nak baca ni, ayat ini memberi pengertian kepada kita bahawa apabila kemungkaran apabila kemungkaran telah bermaharaja di mana kita tidak mungkin diatasi selain kita pasti terjebak ke dalamnya. Kalau ada kemungkaran memang, kalau kita tak lari, kita akan terlibat, terpalitlah dengan dosa-dosanya, jatuh ke dalam jurang. Maka Allah memerintahkan kita uzlah dan hijrah ke bumi lain di mana agama kita selamat dan hati kita tenteram dan tenang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara langkah-langkah uzlah yang wajib kita kena buat. Baik. Ketiga, dengan uzlah hati kita dapat melihat dan otak kita dapat berfikir pada segala sesuatu yang bermanfaat demi untuk kebahagiaan kita dunia akhirat. Kita dapat mengoreksi, membetulkan tubuh kita dan anggota-anggota badan kita, muhasabah. Apakah pakaian yang kita pakai betul-betul halal ataupun tidak? Apabila tidak, kita wajib mencabutnya dan menukarkannya dengan yang halal. Ini uzlah pada diri kita sendiri, yang disebut sebagai muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab. Hisabkan diri kamu sebelum kamu dihisabkan. Jadi uzlah ni bukan hanya kita kena lari pada masyarakat, kita kena lari daripada sifat-sifat yang tidak sihat yang ada pada kita. Maka tu kita kena buat satu penilaian, satu evaluasi, penilaian kepada diri kita sendiri, betapa perkara-perkara ini. Kata Ibn Qayyim Al-Jauzi menyebut wajar masa yang kita nak buat muhasabah ni waktu sebelum tidur. Bagi kesempatan sebelum tidur. Banyak kelebihan-kelebihan yang kita buat sebelum tidur. Jadi sebelum tidur kita duduk dulu, kita bertafakur, kita paksa balik. Paksa 5 perkara. 5 perkara kita kena cek balik. Itu dari kita 5 perkara. Yang pertama, kita kena cek akidah kita. Nombor 1, cek kita punya akidah. Hisab, tanya akidah aku. Selama ni akidah aku ni betul ke tidak, sejalan ke tidak dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita perlu kena ada ilmu lah. Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak paksa? Nampak ya? Kita perlu ada ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu sifat 20. Mesti mantap, kemas ada dengan kita, baru kita boleh paksa. Itu yang pertama sekali lah, akidah paling penting. Sebab dia tak betul, semua tak betul. Tunjang rosak, pokok tak tumbuh. Habis itu jawab dia, Asas tak ada, bangunan tidak terbina. Itu jawab dia. Betul tak? Kita perlu asas tu diratakan, disamakan, diseragamkan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, solat sembahyang kita. Kita periksa kita punya sembahyang, solat ni. Selama aku sembahyang ni, apakah seperti yang dikehendaki oleh Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kemudian kita mula lihat daripada sudut sumut rumusan-rumusan para alim ulama. Sebab ulama lah yang bawa kepada kita sembahyang Rasulullah. Antaranya ulama-ulama mujtahid seperti imam-imam mazhab yang 4. Kita kena paksa balik, apakah Fatihah aku betul? Apakah rukuk sujud rukun 13 itu semua terlaksana dengan baik? Apakah syarat-syarat bagi mengesahkan sembahyang itu terbina dengan baik? Kemudian melihat kepada sembahyang tu banyaklah, kita kena paksa balik. Tak banyak, cuma satu ketika sebelum nak tidur tu kita tak ingat semua, kita ambil sikit-sikit pun jadilah. Tang mana sembahyang sikit tang ni, aku nak paksa balik sembahyang aku ni betul ke tak betul. Itu nombor 2. Nombor 3, urusan-urusan yang berkaitan dengan amalan-amalan sunat. Sunat-sunat aku ni aku dah buat semua lengkap ke tidak? Sebab sunat itulah merupakan sebagai bonus kita untuk mengimbau rahmat Allah.
Sebab Tuhan dah sebut dalam hadis qudsi, ya, apabila hamba aku telah mendekatkan diri kepadaku dengan kefarduan, kemudian ditambah lagi dengan segala-segala yang nawafil, yang sunat-sunat, maka akhirnya aku jadi cinta kepadanya. Tengok Tuhan kata, ya, aku jadi cinta. Apabila aku cinta kepadanya, maka ia melihat, ia mendengar, dengan aku dia mendengar. Allah pegang, kawal telinga dia, cantik, ya. Dengan aku melihat dengan Allah mana Allah kata dia melihat, dengan aku dia melihat. Allah pegang mata dia, Allah kawal mata dia, Allah kawal mulut dia, Allah kawal tangan kaki dia. Habis. Kalau saya pegang, Tuhan dah pegang sendiri, dia masuk dalam pentadbiran langsung, pentadbiran daripada Allah, maka tidak ada lagi dirinya sebagai yang berkuasa, yang kemampuan dan bagai-bagai, semuanya dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba ini sudah dekat langsung dengan Tuhan. Jadilah kumpulan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya, kalau saya sebut dulu pada kuliah-kuliah yang telah sudah, di mana tauhid kita itu mestilah menjurus kepada, kalau tak sampai yang tiga ni tak ada apa lah. Tauhid tu tak jadi benda lah. Tauhid mesti sampai kepada ridha, tauhid mesti sampai kepada tawakal, tauhid mesti sampai kepada mahabbah. Tiga. Kalau tak sampai yang tiga benda tu, ini belum tauhid lagi. Baru duduk dalam kitab, duduk dalam ilmu, belum jadi benda. Aku dah ngaji sifat 20 habis dah, khatam dah, tok guru pun mati dah. Tak gitu, tapi aku tak capai apa lagi. Duk komplain lagi lah, banyak cerita yang dia tak puas hati. Apa yang Tuhan buat dia tak puas hati lagi. Banyak benda dia tak faham. Maknanya tidak ada redha. Kalau tauhid tidak ada redha, itu tidak ada tauhid namanya. Ya, maknanya Tuhan tak kenal, tak betul. Betul dah. Yang kedua, dia sudah sampai kepada tawakal kepada Allah. Tidak lagi berpegang kepada makhluk. Tak ada nama makhluk lagi. Itu artinya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak ada duka cita, mereka tidak ada takut kepada makhluk. Makhluk ni dia tidak ada tanggung takut, ya. Sebab dia pegang satu, ya. Semuanya daripada Allah, dengan Allah tawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Al-Quran kata, kepada Tuhan mereka bertawakal. Dan sampai kepada peringkat yang ketiga, mahabbah, sayang. Kita mengenal kerana nak sayang. Kita mengenal Allah dengan sifat-sifat Allah kerana nak sayang. Sebab tu ada pepatah mengatakan, tak kenal tak sayang. Betul tak? Ya? Kalau tak kenal Allah, kita tidak akan sayang Allah. Yang kata kenal Allah betul tu, orang yang sayang Allah tu kenal betul, ya? Nampak tak? Kan ada pepatah tu, kita dengar sendiri. Kita jangan guna pepatah tu kepada manusia. Kita ada guna kepada manusia, tak betul, ya? Tak kenal, tak sayang. Tak kenal Allah, macam mana nak sayang? Bila tak sayang, tak redha. Bila tak redha, tak tawakal. Ya auzubillah. Betul tak? Apa jadi kita kalau macam itu? Hanyut, jauh daripada Allah. Ini yang kita nak tuntut ilmu tu. Kita nak bawa sampai kita boleh redha Tuhan. Apa Tuhan buat semua perfect. Ma tara fi khalqi rahmani min tafawut. Kamu tidak akan nampak sebarang kecacatan dalam penciptaan Tuhan yang Maha Rahman. Habis. Semua Tuhan buat betul. Apa Tuhan buat semua kena. Apa Tuhan buat semua patut. Apa Tuhan buat semua harus. Dia mau kata lagu tu. Jiwa ni kena kata macam tu, baru jadi ridha. Adalah reti tauhid tu. Jadilah hamba Allah. Nampak tak? Nak bawa tu kita kena sungguh-sungguh tu. Inilah ilmu yang paling penting, tuan-tuan. Cukup penting. Kalau tidak, amalan kita hanyut. Macam mana nak terima Tuhan, nak terima amalan kita? Hamba yang diri depan dia tidak redha dia, macam mana dia nak terima amalan kita? Nampak tak? Ya. Dia kena redha, radiyah, kena ada mardiyah. Kalau radiyah, kena ada mardiyah. Tak ada mardiyah, redha tu tak jadi. Radiyah, mardiyah, maknanya kita yang meredha kita itu, yang kita redha tu kembali meredha kita semula, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu artinya kita ibadat kita terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena peringat balik benda itu paling penting. Jadi makanya disebut di sini, ya, dikata musannif,
Dengan uzlah, hati kita dapat melihat, otak kita dapat berfikir, baru kita ada jalan untuk melihat. Uzlah ni baru kita boleh. Uzlah nanti kita sebut tadilah. Pada segala sesuatu yang bermanfaat demi untuk kebahagiaan kita dunia akhirat, kita dapat mengoreksi tubuh kita dan anggota-anggota badan kita. Itu apakah pakaian yang kita pakai betul-betul halal dan semua. Baru masuk kepada yang tadi, yang kita tiga tadi ini kita sebut. Seterusnya kita kena muhasabah, ya, muhasabah tentang hubungan kita dengan masyarakat. Hubungan kita apa tadi? Ada musuh atau tidak? Dan kalangan pergaulan aku dengan masyarakat, ambil keluarga dulu lah. Keluarga dulu, kemudian baru jiran, kemudian baru masyarakat sekeliling. Apakah kita ada permusuhan? Kena muhasabah balik. Ada orang yang aku tak cakap, ada orang yang aku jauhkan daripada dia, ada orang yang aku tak mau jumpa dia, ada ke tidak? Semua ni jangan ada dalam kamus iman kita, boleh tak? Ya? Jangan ada. Ini paling penting kita nak kena perhati. Itu muhasabah. Dan akhir muhasabah sekali tentang pakaian, makanan, minuman yang haram, yang halal. Itu kena tanya, selama ni usaha aku bersih ke tidak? Makan minum aku ni bersih ke tidak? Ya, kerja yang aku buat tadi hasil mahsulnya bersih ke tidak? Ini kena cek balik. Ya, kalau kita dapat apa-apa yang boleh tercemar, dengan segera kita kena ubah. Malam tu juga kita taubat, sebab mungkin malam tu kita boleh mati. Nampak tak? Malam tu mungkin kita akan kembali kepada Allah. Baik kita muhasabah dan kita niat, ya Allah, aku dengan orang ni aku tak cakap. Nampak tak? Kalau engkau hidupkan aku semula, ya Allah, besok hari aku panjang umur, insya-Allah aku akan bertegur sapa dengan dia. Nampak tak? Ya, aku akan mula menghubung hubungan dia. Niat tu kena ada. Niatul mukmin khairu min amali, Nabi kata. Niat orang mukmin tu lebih baik daripada amalan dia. Belum ada amalan, kita niat dulu. Ya, kalau kita mati malam tu, kita mati dalam taubat. Orang taubat Tuhan kasih. Ya, betul tak? Orang taubat Tuhan kasih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah kasih kepada orang yang